Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadatul Rasmawati binti Ahmad Jafri. Alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, baik. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang berkenaan dengan fi'lul muta'addi al-maf'ulin asallahuma mubtada' wa khabar. Okey, sebelum tu seperti mana yang kita tahu, fi'il ni dia ada fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Tapi hari ini kita akan fokuskan kepada fi'il muta'addi sahaja. Okey, baik. Kita tengok slide yang pertama. Ini menunjukkan penerangan sedikit mengenai fi'il muta'addi. Okey, kita terus kepada apa itu al-af'alul muta'addiyah. Apa itu fi'il muta'addi? Ma hiya af'alul muta'addiyah? Okey. Innal fi'lu fil lughatil arabiyyah huwa al-lafzu yadullu ala hadasun fi zamanun muhaddad. Maksud dekat sini, kata kerja dalam bahasa Arab adalah ungkapan yang menunjukkan peristiwa pada waktu tertentu. Okey. وينقسم الفعل بحسب زمانه إلى فعل المضارع، فعل الماضي، فعل الأمر. Kata kerja ini mengikut pada peredaran masa. Sama ada masa sekarang ni ataupun masa yang lalu ataupun kata kerja perintah. والجملة في العربية تتألف من فعل وفاعل ومفعول به. Ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada kata kerja, subjek dan objek. والمفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. Maksudnya dan objeknya bersangkut paut dengan kata kerja pelaku, iaitu al-fa'il. Fa'il kan pelaku kan? Okey, ويتحدد تواجد المفعول به في الجملة وفقا للنوع الفاعل. Adanya objek dalam ayat itu adalah ditentukan oleh jenis kata kerja. وهناك أفعال تحتاج إلى مفعول به وربما تحتاج إلى أكثر من مفعول به واجد لإتمام المعنى وهي الأفعال المتعدية في اللغة. Maksud kat sini, ada kata kerja yang memerlukan objek. Dan mungkin ianya memerlukan lebih daripada satu objek untuk menyelesaikan maknanya, iaitu yang merupakan kata kerja yang transitif di dalam bahasa. Okey, baik. Dari segi apa yang saya terangkan tadi, menunjukkan bahawa fi'il muta'addi bukan sahaja adanya fa'il atau pelaku, tetapi perlu dilengkapkan dengan adanya maf'ulun bih, iaitu objek tu lah. Mestilah dia, kalau ada pelaku, mestilah ada satu objek yang untuk melengkapkan ayat tersebut kan. Okey, itulah apa yang difahamkan dalam fi'il muta'addi ni. Okey, sekarang ni kita masuk kepada mahiyal af'alul muta'addi ilal maf'ulin. Okey, baik. Kita tengok pada slide yang kedua ini, iaitu innal af'alul muta'addiyah bisyakli 'amin hiya al-af'alul lati la taktafi bifa'ilha li'itmamul ma'na al-murad. Kata kerja transitif secara umumnya adalah kata kerja yang tidak mencukupi dengan subjeknya dalam menyelesaikan makna yang dimaksudkan. Okey. Bal tahtaju ila maf'ulun bih liyatammu min ma'na al-jumlah. Bahkan ia juga memerlukan objek bagi melengkapkan sesuatu ayat. Maf'ulun bih ni memang penting lah untuk menyelesaikan ataupun melengkapkan dalam sesuatu ayat tu. Okey. Wa minal jadiru bizikri anna hazihi al-af'alu taqsimu ila aqsamu wa hiya af'alul muta'addiyah ila maf'ulin laysa asallahuma mubtada' wa khabar. Perlu diperhatikan bahawa kata kerja ini terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu kata kerja transitif menjadi kata kerja asalnya yang bukan subjek dan predikat. Wal af'alul muta'addiyah ila maf'ulin asallahuma mubtada' wa khabar. Dan kata kerja transitif menjadi dua kata kerja yang asalnya adalah subjek dan predikat. Wallahu a'lam. Okey, baik. Untuk mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu al-fi'lul muta'addi maf'ulin asallahuma mubtada' wa khabar, akan diterangkan secara terperinci oleh rakan saya sendiri yang akan menerangkan apa yang terdapat dalam fi'lul muta'addi maf'ulin asallahuma mubtada' wa khabar. Okey, insya-Allah itu sahaja daripada saya. Sekian, wallahu a'lam. Saya binti Rosli AIS 18033375. Hari ini saya akan menerangkan tarikh muqtadi fi'il muqtadi ila maf'ulaini.
الفعل المعتدي إلى مفعولين هو الذي يحتاج إلى مفعولين ليتم معنى الجملة. Fi'il mu'tadi adalah kata kerja yang memerlukan objek menjadi kalimah yang sempurna, iaitu kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan dua kata kerja untuk menyelesaikan makna ayat tersebut. Bahagian fi'il mu'tadi ila maf'ulaini ada 3 bahagian, iaitu af'al al-mu'tadi ila maf'ulaini as'alihuma mu'tada wal khabar ila aqsam wa hiya af'al az-zan wa hiya af'al allati taqi'u fi ma'na az-zan wal tahmin fi jumlah fakaliha takfidu al-ma'na zati wa huwa zan aw syak aw haman wa hadza al-af'al. Fi'il mu'tadi itu yang memerlukan kepada dua maf'ul bih yang berasal daripada mu'tada dan khabar. Antara fi'ilnya adalah fi'il yang memberi makna keraguan, fi'il az-zan, iaitu contoh zan hala hasaba. Contoh ayat hasaba Ahmad al-Jawad dafi'an. Yang kedua adalah af'al al-yakin wa hiya af'al allati taqi'u fi ma'na al-yakin bi syai'i fi al-jumlah fakaliha tahmilu makna yakin wa tanhi asya' wa tahmin an kalam wa hadza af'al, iaitu kata kerja yang kepastian yakin. Ia adalah kata kerja yang menunjukkan dalam makna kepastian dalam perkara ayat itu, yang semuanya membawa makna kepastian dan menafikan kecurigaan dan spekulasi dari kata-kata itu. Contoh ayat adalah ra'ai alama daroya. Contohnya adalah wajadtu al-jahil mahalika. Yang ketiga adalah af'al tahwil aw sirurat wa hiya af'al allati tafidu ma'na sirah aw ahwal fakaliha tahmilu zati ma'na wa hiya ma'na tahwil wa taghyir wa hadza af'al, iaitu memberi makna perubahan keadaan. Ia adalah kata kerja yang menguntungkan makna membuat dan atau mengubah, semua membawa makna yang sama, iaitu makna transformasi dan perubahan. Dan kata kerja ini adalah roda, taroka, tahoza. Sebagai contoh ayat ialah sabartu al-ma'akaron. Dan itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiyyukum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ismi Nur Fatihah binti Razak, Rakmut Talib I183033114. Fi hadzal yawm sanashrah lakum anil mawdu' an misal al-af'alu muta'addi al-maf'ulina usuluhuma mubtada' wal khabar. Baik, hari ini saya akan membentangkan mengenai bahagian saya, iaitu contoh fi'il muta'addi yang terdapat dua maf'ul dalam ayat tersebut yang asalnya dari mubtada' dan khabar. Okey, baik. Sebelum itu, saya akan terangkan bagaimana nak kena pasti ayat tersebut adalah fi'il muta'addi, dan juga bagaimana nak kena pasti dalam ayat tersebut terdapat mubtada' dan khabar. Okey. Fi'il muta'addi adalah setiap fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya tetapi membutuhkan atau memerlukan maf'ulun bih, satu ataupun lebih. Manakala mubtada' adalah isim marfu' yang biasanya terdapat di awal kalimah. Dengan kata lainnya, subjek. Dan khabar pula adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna bagi mubtada'. Dengan kata lainnya sebagai predikat. Dan nak lebih faham lagi, seperti mana contoh yang kita dapat lihat pada slide ini. Okey. Hasibtu al-majda sahla al-manali, yang bermaksud aku menyangka kemuliaan itu mudah diraih. Okey. Hasibtu menunjukkan fi'il muta'addi kerana maksudnya aku menyangka. Oleh sebab itu berlakunya tanda tanya apa yang disangkakan itu. Jadi ayat ini memerlukan maf'ul bagi melengkapkan ayat menjadi sempurna maksudnya. Seterusnya bagi mubtada' pula, mubtada' khabar pula, hasibtu al-majda. Hasibtu ayat yang menunjukkan mubtada' adalah ta dhamir yang bermaksud aku, dengan kata lain sebagai fa'il, iaitu pelaku. Manakala bagi khabarnya pula adalah al-majda yang bermaksud mulia, iaitu sebagai pelengkap kepada mubtada' untuk menyempurnakan ayat tersebut. Maka jadilah ayat yang lengkap, iaitu aku menyangka mulia. Okey, setakat itu sahaja untuk penerangan bagi mengenai pasti fi'il muta'addi dan juga mubtada' khabar. Saya harap kalian faham sebelum saya jelaskan mengenai contoh yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan
Teruskan dengan contoh bagi al-af'alu, al-muta'addi, al-maf'ulina, usuluhuma mubtada' dan khabar, iaitu fi'il muta'addi yang terdapat dua maf'ulun bih yang asalnya keduanya mubtada' dan khabar. Okey. Ia terbagi kepada 3 bahagian, iaitu af'alul zanna, af'alul yakin dan af'alul tahwi wal sirurah. Tetapi saya akan jelaskan dua sahaja, iaitu contoh af'alul zanna dan juga af'alul yakin. Dan contoh yang ketiga akan dibahaskan oleh rakan saya pembentang yang seterusnya. Okey, kita akan mulakan dengan misalan af'alu zanna. Okey, af'alu zanna wal rajhan wahia allati tufidu tarjih wuku' al-khair aw syai'in, perbuatan yang mencurigakan dan mementingkan, yang merupakan perkara yang menguntungkan kemungkinan kebaikan atau sesuatu yang berlaku. Terdapat beberapa kalimah yang menunjukkan ia termasuk dalam kategori af'alu zanna. Antaranya adalah zanna, qala, hasiba, za'ama, jahala, hab. Semuanya bermaksud menyangka. Okey, baik. Contoh yang pertama adalah zonantu ar-rajula na'iman. Ia bermaksud aku menyangka lelaki itu tidur. Okey, di manakah kalimah yang menunjukkan mubtada' dan khabar? Okey, bagi kalimah mubtada'nya adalah zonantu, kerana terdapat ta dhamir yang menunjukkan, yang bermaksud aku. Manakala bagi khabarnya adalah ar-rajula yang bermaksud lelaki, si pelaku. Okey, dan bagi maf'ulun bih pula adalah kalimah ar-rajula, dan kalimah ar-rajula adalah maf'ulun bih yang pertama, manakala na'iman adalah maf'ulun bih yang kedua. Okey, baik. Bagi contoh yang kedua adalah yahsibuhuma al-jahilu aghniya mina at-ta'affufi, yang bermaksud orang-orang yang bodoh menyangka mereka adalah orang kaya kerana mereka memelihara diri daripada meminta-minta. Okey, di manakah kalimah yang menunjukkan mubtada' khabar? Okey, baik. Yahsibuhuma menunjukkan khabar kerana terdapat huma menunjukkan khabar yang bermaksud mereka. Manakala bagi khabarnya adalah al-jahilu yang bermaksud orang yang jahil ataupun orang yang bodoh. Okey. Bagi maf'ulun bih pula, aghniya menunjukkan maf'ulun bih yang pertama, manakala at-ta'affufi menunjukkan maf'ulun bih yang kedua. Aghniya bermaksud kaya, manakala at-ta'affufi bermaksud meminta. Okey, contoh yang ketiga pula adalah khalat al-kitab jadidan, yang bermaksud aku menyangka buku itu baru. Okey, di manakah kalimah yang menunjukkan mubtada' khabar? Okey, baik. Bagi kalimah mubtada' adalah khalas kerana terdapat ta dhamir yang bermaksud aku, manakala bagi khabarnya adalah al-kitab yang bermaksud buku. Dan bagi maf'ulun bih pula, kalimah al-kitab menunjukkan maf'ulun bih yang pertama, yang bermaksud buku, manakala al-jadidan menunjukkan maf'ulun bih yang kedua, bermaksud baru. Okey, seterusnya al-misalan af'alul yakin, iaitu af'alul yakin wahia allati tufidu al-yakin wa tahaqqiqu wal i'tiqad al-jazim wuku' al-khabar. Al-maf'ul as-sani, kata kerja kepastian ataupun yakin, yang menguntungkan kepastian ataupun yakin dan kesedaran dan juga kepercayaan yang tegas mengenai berlakunya berita ataupun khabar, iaitu al-maf'ul as-sani, iaitu objek yang kedua. Terdapat beberapa kalimah yang menunjukkan ia termasuk dalam kategori al-af'alul yakin. Antaranya adalah ro'a, melihat, alima, mengetahui, wajada, mendapati, alfa, mendapati, ta'allam, ketahuilah. Okey, bagi contoh ro'a,
Ra'a terbagi kepada dua maksud. Yang pertama, ra'a al-qalbiyah, iaitu penglihatan dari hati. Hunna ra'yatu al-qalbi allati al-alim. Ra'yatu al-ain al-basirah allati tufidu al-musyahadah, iaitu inilah penglihatan hati yang merupakan dunia, penglihatan mata, penglihatan yang berguna untuk dipamerkan. Okey, bagi contoh ra'a al-qalbiyah adalah ra'aitu as-soleh khairan, yang bermaksud aku melihat pendamaian yang baik. Maka terdapat ayat ini bermaksud penglihatan daripada hati. Okey, maksud yang kedua adalah ra'a al-basariyah, yang bermaksud penglihatan jelas ataupun penglihatan visual yang jelas. Okey, iza dalla allati ar-ra'yatu al-basariyah fa annahu yata'addi ila maf'ul bihi wahid, iaitu jika merujuk kepada penglihatan visual ataupun jelas itu ialah melebihi satu objek, iaitu melebihi satu maf'ul bih. Okey, seperti contoh misal bagi ra'a al-basariyah adalah ra'aitu as-sayyarah masru'an, yang bermaksud aku melihat kereta itu laju. Maka jelas, dengan penglihatan yang jelas dia melihat kereta itu laju. Okey, baik. Bagi contoh yang pertama pada slide ini adalah ra'aitu al-lissa haribah, yang bermaksud aku melihat pencuri itu melarikan diri. Maka di manakah kalimah yang menunjukkan muftada khabar? Okey, bagi muftadanya adalah ra'aitu, kerana terdapat ta dhamir yang menunjukkan ianya muftada yang bermaksud aku. Manakala bagi khabarnya adalah lissa yang menunjukkan khabar bagi muftada, iaitu yang bermaksud pencuri. Okey, bagi maf'ulun bih pula, lissa menunjukkan maf'ulun bih yang pertama, manakala hariban menunjukkan maf'ulun bih yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah wajada as-sa'iru at-tariqa wa ara, yang bermaksud pengguna jalan itu mendapati jalan itu bergelombang. Okey, di manakah kalimah yang menunjukkan muftada khabar? Okey, baik. Kalimah yang menunjukkan muftada khabar adalah as-sa'iru menunjukkan muftada, manakala at-tariqu menunjukkan khabar bagi muftada. Maka maksudnya pengguna jalan. Manakala bagi maf'ulun bih pula, at-tariqah menunjukkan maf'ulun bih yang pertama, manakala wa'aran menunjukkan maf'ulun bih yang kedua. Okey, baik. Bagi contoh yang ketiga adalah alima al-mujtahidu al-jadda sabila an-najahi, yang bermaksud orang yang rajin mengajar jalan kejayaan. Maka di manakah kalimah yang menunjukkan muftada khabar? Okey, kalimah yang menunjukkan muftada adalah al-mujtahidu, manakala kalimah yang menunjukkan khabar bagi muftada adalah al-jadda. Okey, seterusnya bagi maf'ulun bih pula, al-jadda menunjukkan maf'ulun bih yang pertama, yang bermaksud usaha ataupun rajin, manakala an-najahi menunjukkan maf'ulun bih yang kedua, yang bermaksud kejayaan. Okey, baik. Ini saja daripada penjelasan saya untuk bahagian saya. Allahu a'lam bissawab. Dan saya mempersilakan rakan saya, iaitu pembentang yang seterusnya, untuk membahaskan lebih lanjut lagi. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Al-Hakim Syari, Kak Majid I1830-3342. Hari ini saya akan jelaskan bahagian saya pula, iaitu contoh yang ketiga, af'alu tahwil wa zirurah. Af'alu tahwil ialah fi'il yang menunjukkan erti berubah dari sesuatu menjadi sesuatu. Af'alu tahwil ni bahagi kepada beberapa kalimah, iaitu yang pertama adalah sirah, yang kedua ja'ala, yang ketiga takhaza, yang keempat ittakhaza, yang kelima taraka, dan yang keenam terakhir radda. Okey, baik. Seperti mana yang kita dapat lihat pada slide ni, contoh yang pertama ialah sirah.
Okey, dalam contoh yang pertama ini, maf'ul bih yang pertama adalah kalimah al-kumashu dan maf'ul bih yang kedua adalah sauban. Untuk contoh yang kedua pula, ja'ala, maf'ul bih yang pertama adalah al-khashabu dan maf'ul bih yang kedua adalah baba. Dan untuk contoh yang ketiga, takhaza, maf'ul bih yang pertama adalah huruf kaf dan maf'ul bih yang kedua adalah sadiqan. Okey, baik, kita akan sambung contoh yang seterusnya, iaitu contoh yang keempat, iaitu ittakhaza. Dalam contoh yang keempat ini, maf'ul bih yang pertama ialah al-kalimah al-kitab dan maf'ul bih yang kedua adalah sadiqah. Okey, untuk contoh yang kelima, taraka, dalam ayat ini yang kalimah maf'ul bih yang pertama adalah kalimah al-marabiyah dan kalimah kedua adalah maf'ul bih yang kedua adalah baqiyah. Dan kalimah yang terakhir ialah kalimah radda. Dalam ayat ni maf'ul bih yang pertama adalah perkataan al-jahilu dan maf'ul bih yang kedua adalah alima. Itu saja dari saya punya perbentangan pelbagai saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Nama saya Aisyah binti Ahmad Ismail, nombor KI 183-03355, nombor kehadiran 32. Okey, baik. Hari ini saya akan menyambungkan lagi dengan pembentangan kawan saya, iaitu berkenaan dengan contoh-contoh bagi fi'il muta'addi ila maf'ulaini fi asaluha mubtada' khabar. Okey, baik. Okey, saya ambil contoh yang yang pertama ni itu fi'il zanni lagi kan. Kita ambil kita tengok contoh pada fi'il zanni. Okey, contoh ni harakatu za'irin da'imah fil aswaq. Okey. Itu ayat asal dia. Okey, bila ditambahkan dengan af'aluz zann. Okey. Kita tengok balik pada ayat. Dia jadikan ayat tu zanantu harakatu za'irin da'imah fil aswaq. Okey. Zanantu tu menunjukkan kepada mubtada'. Harakatu pada khabar. Okey. Lepas tu za'irin da'imah fil aswaq tu menunjukkan kepada maf'ul bih awal dengan maf'ul bih sani. Kena maf'ul awal dengan maf'ul sani. Yang kepada maf'ul lain itu. Okey, itu bagi kepada fi'il zann. Okey. Seterusnya bagi fi'il af'alul yakin. Okey. Sebagai contohnya mau'idu imtihan qarib. Okey, itu ayat asal. Okey, bila datangnya af'alul yakin ni, iaitu menunjukkan kepada contoh itu bahagian yang kedua bagi untuk maf'ul lain ni, mubtada' khabar ni, alam tu. Maksudnya menunjukkan ta tu menunjukkan mubtada'. Imtihan qariban. Alam tu imtihan qariban. Menunjukkan kepada alam tu mubtada' khabar maf'ul awal dengan maf'ul sani. Maf'ul bi awal dengan maf'ul bi sani juga. Kini macam tu juga. Kini penambahan dengan ta tu juga kan. Okey. Kini nak tunjuk kat sini untuk bagi zanni dengan yakin ni kaedah yang sama. Kini di depan tu dia gunakan untuk af'alul yakin, af'alul zann, kini untuk mubtada' khabar. Lepas tu diteruskan lagi dengan maf'ul awal dengan maf'ul sani kan. Maf'ul bi awal dengan maf'ul bi sani. Okey. Seterusnya iaitu bagi af'alu tahwil. Okey. Af'alu tahwil ni pun sama juga. Dia menggunakan digunakan fi'il tahwil. Maksudnya af'alu tahwil ni, fi'il tahwil ni. Dan juga digunakan fa'il, digunakan maf'ul awal dengan maf'ul sani, iaitu maf'ul bi awal dengan maf'ul bi sani. Okey, sebagai contohnya, dari segi asal dia al-haywanul alif. Okey, bila datang bagi af'al tahwil ni, bagi datang je tahwil sayir talib haywanul alifan. Okey, kat situ dah tunjukkan dah sayir kat situ tu dah tunjukkan dah pada perkataan yang nak tunjukkan kepada perkataan untuk tahwil ni. Okey, betul dengan okey, itu tunjukkan kepada mubtada', at-talib tu menunjuk kepada khabar, haywanul alifan menunjuk kepada maf'ul awal dengan maf'ul sani, maf'ul bi awal dengan maf'ul bi sani. Okey. Baik, seterusnya kita tengokkan dari segi kesimpulan bagi maksudnya kita tunjukkan untuk satu lagi jenis ayat, iaitu ra'aitu nasra marbahan. Okey. Kat situ juga nak tunjukkan yang nasri dengan murabbahan tu maf'ul awal dengan maf'ul sani kan. Okey. Asibu kitab kabiran. Kat situ pun nak tunjukkan yang kitab kabiran. Kat situ nak tunjukkan kepada maf'ul awal dengan maf'ul sani juga. Okey. Seterusnya yang ketiga, ja'al tu syam'ul tamsilan. Okey. Kat situ pun nak tunjukkan pada adanya maf'ul lain ni mubtada' khabar. Dan yang terakhir contoh juga al-mu walad as-safaru ba'idan. Itu pun sama juga. Kaedah contoh yang sama. Cuma untuk bahagian berbeza. Maksudnya untuk fi'il zann, untuk fi'il tahwil dengan fa'il yakin. Okey.
Seterusnya, kita tunjukkan secara, kita nak tunjukkan secara ringkas, iaitu kesimpulan. Maksudnya nak jadikan kesimpulan bagi mudahkan. Apakah itu af'al muta'addi ila maf'ulain ni aslahuma mubtada' khabar ni. Okey, kita tengok dari segi yang pertama, yang mula-mula sekali kita tengok af'al syak, iaitu zon. Okey, dia punya contoh yang paling mudah kita boleh tahu iaitu zon. Hasibah, qala. Okey, nak tunjukkan kat situ, bagi dia satu ayat yang mudah bagi kita nampak zon tu. Zonan tu ikhtibaru sahlan. Kena kat situ nampak kan, mubtada', khabar, maf'ul awal, maf'ul tsani. Okey, yang keduanya af'alul yakin, iaitu alama, ra'iya, wajada, alfa kan. Okey, ra'aitu, haku, muntasiran kan. Okey, kita dapat tengok macam tu. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu af'alut tahwil, iaitu at-tasir. Macam tadi juga contoh sayir kan. Okey, sayir tu pun nak tunjuk pada menunjukkan pada tahwil juga. Tahwil dan dia guna perkataan at-tasir. Macam tu juga digunakan perkataan tadi sayir tu. Okey, at-tasir. Dia ada antara contoh yang boleh kita tengok, ja'ala, sayir, radda, ittakhadha. So, okey, bagi contoh yang mudah kita boleh tengok, contohnya ja'altu khashabat tawilah. Okey, kat situ pun kita dah boleh nampak dah. Untuk kini dalam bagi fi'il muta'addi ila maf'ulain ni, mubtada' khabar ni, secara umumnya kita dapat tahu yang dia ada 3 bahagian, iaitu fi'il zan, fi'il yakin dengan fi'il tasir ataupun kita panggil tahwil. Okey, dari situ dia nak menunjukkan perbezaan antara fi'il muta'addi maf'ulain ni mubtada' khabar dengan yang bukan mubtada' khabar. Jadinya itu nak, okey, seperti apa yang kawan-kawan saya terangkan sebelum ni, itu nak bagi memahamkan secara lebih jelas apakah itu berkaitan dengan 3 bahagian ni dan apakah perbezaannya. Jadi dengan ni harapnya dapat difahamkan bahawa dia mempunyai perbezaan antara yang asal daripada mubtada' khabar dengan tiada mubtada' khabar. Okey, sekian itu sahaja daripada saya dan kawan-kawan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.